selalu yang menjadi persoalan kepada rakyat Malaysia, nak sokong Fatah ke sokong Hamas. Ada yang kata Hamas ni teroris, ada yang kata Fatah ni jahat, tali baru Israel. Bagi orang luar, kita tidak boleh involve dalam sama ada Fatah atau Hamas. Kita kena berlaku adil. Fatah dan Hamas ditubuhkan untuk membebaskan Palestin dan memberi hak kepada Palestin. Tapi seperti politik-politik yang lain, mereka juga ada politician yang ada kepentingan peribadi. Itu tidak dapat dinafikan. Tetapi cinta mereka kepada tanah air, mereka tetap bekerja untuk kepentingan tanah air. Dalam masa sama, keputusan-keputusan politik pemimpin-pemimpin kedua belah pihak mempunyai justifikasi masing-masing. Fatah bersetuju untuk menubuhkan two-state solution. Hamas sampai hari ini masih bertegas untuk one-state solution. Tapi mereka mempunyai justifikasi masing-masing. Kerana pada Fatah sudah tidak guna untuk berlawan satu kuasa yang tidak terkalahkan, iaitu Israel, dengan kelengkapan senjata, kelengkapan teknologi dan kuasa ekonomi. Tapi pada Hamas, ini adalah panggilan jihad tanah air. Ada yang mengatakan Hamas ni teroris. Betul ke? Kita jangan lupa Fatah juga asalnya adalah golongan militan. Mereka ada PLA, gerakan militan yang membebaskan negara komunis. Tapi apabila datang Yasser Arafat tengah membawa idea nasionalis Arab dan Islam ke dalam Fatah, dia menggabungkan parti-parti lain, PLL, PLO sebagai gabungan menjadi satu parti bernama Fatah, yang dulunya radikal telah dimoderatkan oleh Yasser Arafat, yang lebih menimbangkan jalan yang lebih damai dan lebih bernegosiasi. Kita tahu Yasser Arafat mendapat sokongan banyak pihak antarabangsa, termasuk Tun Dr. Mahathir dulu pada satu ketika apabila beliau menjadi Perdana Menteri. Yasser Arafat dianggap pemimpin yang paling nasionalis, dalam masa sama paling realistik berhadapan dengan Israel. Untuk mengatakan Hamas sebuah gerakan teroris, pada saya tidak adil, kerana Fatah juga dulu datang daripada kumpulan militan. Tapi tentu ada negara-negara ataupun Israel sendiri telah menyenaraikan Hamas sebagai gerakan teroris. Ini biasa, sebab dulu British pernah menyenaraikan gerakan-gerakan kemerdekaan kita sebagai teroris. Ini berlaku dalam sejarah. Kadang-kadang hero kepada satu orang adalah orang jahat kepada orang yang lain. Ini biasa. Tapi kedua-dua mereka mempunyai matlamat, iaitu membebaskan Palestin. Cuma cara berbeza. Ada kata Hamas ni militan, Fatah juga dulu militan. Dan jangan lupa, Israel dulu juga militan. Mereka telah menubuhkan golongan Irgun. Dan Irgun ini pernah disenaraikan sebagai gerakan teroris oleh British sendiri, kerana mereka pernah menyerang kedutaan British di bawah British Mandate pada 1920-an sampai 1948. Tapi akhirnya Irgun ini telah dinormalisasi dan berubah. Hari ini Irgun menjadi IDF, Israel Defense Force, tentera rasmi. Begitu juga kita lihat di China. Pada dulunya Komunis Parti muncul sebagai gerakan militan, menjalankan revolusi menentang dinasti China. Tapi akhirnya hari ini menjadi tentera rasmi kerajaan. Begitu juga Fatah dan begitu juga Hamas. Deradicalization ataupun penyah radikalisasi, mengurangkan radikalisasi adalah satu proses yang normal. Misalnya gerakan pembebasan Irish yang mahu menubuhkan negara sendiri di Ireland, di UK dulu, hari ini menjadi sebuah parti yang rasmi dan mewakili suara masyarakat Irish di UK. Mereka dulu mengangkat senjata. Akhirnya mereka telah deradicalization kan. Akhirnya mereka menjadi sebuah parti yang sah dan tidak lagi mengangkat senjata. Jadi antara teknik untuk konflik resolution adalah untuk mengurangkan radikalisasi, akhirnya membawa mereka kepada jalan konvensional. Seperti mana Yasser Arafat telah membawa PLA kepada jalan yang moderate. Seperti mana UK telah membawa gerakan pemisah Irish menjadi parti yang rasmi dan tidak mustahil. Hamas juga akan menjadi deradicalization. Bahkan Hamas sendiri adalah parti yang sah bertanding dalam pilihan raya Palestin. Jadi tidak adil kita semudah-mudahnya untuk menyokong satu kumpulan dan diskredit satu kumpulan lain. Kedua-duanya memberi sumbangan. Yang lebih utama dalam konflik antara Hamas dan Fatah ini adalah mereka untuk duduk sekali, berbincang dan menumpukan matlamat yang sama, iaitu untuk memerdekakan Palestin. Itu yang lebih penting. Bukan kita side A atau side B, tapi lebih pentinglah kita untuk memberikan bantuan dan sokongan kepada kedua-dua belah pihak untuk membangunkan sama ada Semenanjung Gaza
ataupun untuk membangunkan Jerusalem. Konflik dalaman serahkan kepada mereka untuk selesaikan. Kita sebagai orang luar, kita menyokong Palestin untuk rakyat Palestin. Itu yang lebih utama.